Bismillahirrahmanirrahim. Andai patah sayap Raja Wali, bertokat jua saya kembali. Bukan untuk bermadah saya pada hari ini, tetapi untuk kita sama-sama menghayati, mendalami dan menyalami maudu bicara yang berbunyi alam lestari, negara bestari. Sekalum apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, guru-guru yang saya hormati, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara, saya ingin mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian alam lestari. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lestari membawa maksud tidak berubah-ubah, kekal ataupun tetap. Oleh itu, bumi yang lestari dapat digambarkan sebagai persekitaran bumi yang kekal bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam. Walau bagaimanapun, kemajuan era teknologi pada masa kini memperlihatkan kerakusan manusia mengeksplorasi alam sekitar secara berleluasa dan tanpa kawalan. Alam sekitar dieksploitasi secara rakus untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Sebenarnya, terdapat beberapa kesan terhadap alam sekitar yang berpunca daripada pengeksploitasian manusia. Secara besar-besaran dan langkah untuk membendung gejala ini. Sebenarnya, alam sekitar bagaikan isi dan kuku hubungannya dengan manusia. Kerana manusia dan alam sekitar memerlukan antara satu sama lain. Justru, alam sekitar perlu dilestarikan agar seluruh organisma di bumi ini dapat hidup dengan selesa dan harmoni. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita lihat langkah pembangunan lestari bagi mewujudkan suasana kemajuan negara yang lebih seimbang, mapan dan lestari. Indikator saya yang pertama bagi melestarikan alam sekitar agar negara lebih lestari ialah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Tujuannya bukanlah untuk membebankan, melecehkan ataupun menyusahkan hadirin hadirat. Sebaliknya, meminimalkan masalah pencemaran alam yang berlaku secara abnormal. Seperti mana proses penebangan dan pembakaran hutan untuk tujuan pembangunan yang kononnya untuk menjimatkan masa, tenaga dan mengelakkan beban kos. Deklarasi demi deklarasi telah dijalankan. Memang majoritinya semua individu sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar. Namun, segalanya hanya rayuan manis di bibir, senyuman sinis yang dilemparkan. Kita sebenarnya tidak sedar bahawa bumi ini bukan milik kita. Sebaliknya, kita hanya meminjam dari generasi yang akan datang. Tuntasnya, kempen kesedaran wajar dilaksanakan agar masyarakat sedar dan tidak tanduk mereka dan segera melestarikan alam sekitar. Warga hadirin dan bijak lestari. Indikator saya yang kedua ialah ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah pencemaran alam. Hal ini kerana ibu bapa merupakan orang yang mempunyai masa senggang yang panjang bersama anak-anak. Terdapat segelintir remaja mahupun kanak-kanak yang masih lagi acuh tak acuh dalam aspek kebersihan. Saya bawakan contoh yang mudah. Pembuangan botol rokok dan kertas pembalut gula-gula di rata-rata tempat. Acap kali kita lihat tempat-tempat seperti perhentian bas, tandas awam dicemari oleh benda-benda kecil ini. Sebenarnya, setiap individu daripada kita mempunyai peranan dalam usaha melestarikan alam sekitar. Walaupun ia remeh, namun jangan disebabkan remeh kelak membinasakan masyarakat sekaligus merobek keindahan alam. Tegasnya, ibu bapa perlu memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Di samping menasihati mereka supaya mencintai kebersihan alam sekitar, bak kata pepatah, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga menekankan pihak media massa sebagai satu medium efektif dalam melestarikan alam. Hal ini merujuk kepada peranan media massa yang mampu mempengaruhi minda masyarakat, terutamanya remaja selaku generasi pelapis untuk melestarikan alam sekitar tercinta. Pelbagai informasi tentang alam sekitar dapat diperoleh melalui media ini, sama ada melalui iklan, berita, wawancara maupun rancangan berbentuk dokumentari.
Senario ini tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan alam sekitar. Apakah kesan-kesan kemusnahannya? Serta apa paling utama, bagaimanakah cara untuk kita menjaganya? Enak laut dikunyah-kunyah, enak kata diulang-ulang. Sekiranya iklan tentang kepentingan melestarikan alam sekitar ini sering diulang, acap kali didengar, sudah pasti setiap individu dalam masyarakat merasakan tanggungjawab yang harus dipikul mengekalkan keindahan alam sekitar. Tegasnya, media massa perlu berganding bahu kerana mereka merupakan salah satu pihak yang penting dalam memberi pendekatan kepada masyarakat dengan lebih efektif mewujudkan negara yang besar. Sidang pendengar yang setia, harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Oleh itu, bukalah mata seluasnya. Sama-sama kita mulakan ajakan paradigma dengan menanamkan semangat cinta akan alam sekitar. Jika anda bayangkan, andainya alam boleh berbicara, dan mungkin inilah luahan perasaan sebatang pokok meranti mahupun seekor semut merah. Konklusinya, manusia mengancam manusia yang terancam. Persoalannya, demi mengejar sesuatu kemajuan, haruskah alam menjadi taruhan? Fikir-fikirkan agar masalah ini tidak terus berluasa sehingga mengakibatkan ledakan tsunami di Jepun, gunung Merapi memuntahkan lavanya, Taufan Katrina serta Wilma Amerika. Tepuk dada, tanyalah minda. Tepuk dahi, fikirlah sendiri. Alam lestari, negara bestari. Sekian, terima kasih.